Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Dari hemat menjadi mewah mudah dilakukan, tetapi dari mewah kembali ke hemat sulit dilakukan. Menabung selalu menjadi konsep yang sangat dihargai dalam masyarakat Cina, bahkan bisa disebut sebagai kebajikan. Para tokoh terdahulu telah mengingatkan keturunan mereka untuk memahami konsep bersyukur dan hemat. Dalam sejarah masyarakat Cina, pemborosan seringkali dikaitkan dengan kemunduran. Namun, ketika meninggalkan Timur dan datang ke dunia Barat yang menganut kebebasan, anda akan menemukan bahawa konsep menghemat dan bersikap hemat tidak banyak dipraktikan. Baru-baru ini, kadar simpanan di Amerika Syarikat telah jatuh dramatik hingga hanya tinggal 5.1%, iaitu nilai terendah sejak 2009 semasa krisis kewangan hipotek sekunder yang membawa kepada kiamat besar dalam pasaran pelaburan global. Setelah tahun gelap itu, kecenderungan orang Amerika untuk melabur dan menghabiskan menjadi lebih berhati-hati. Kadar simpanan juga meningkat setiap tahun dari 8% pada tahun 2008 hingga 13% pada tahun 2012. Namun, tren konservatif ini berubah sejak sekitar 2012, dan kadar simpanan telah mencapai tahap terendah dalam beberapa tahun sejak wabak berlaku. Ini membawa kepada satu persoalan, walaupun sedang menghadapi zaman inflasi di mana segala-galanya meningkat, namun tabiat penggunaan rakyat Amerika Syarikat semakin meluas. Adakah ini mencerminkan ekonomi negara itu yang sedang berkembang pesat atau rakyat Amerika Syarikat sedar bahawa mereka tidak dapat menyimpan wang? Kondisi simpanan rakyat Amerika Syarikat sedang berada pada tahap yang sangat rendah. Sebenarnya, tanda-tanda ini telah muncul pada tahun 2017 hingga 2018, ketika banyak ahli ekonomi meramalkan satu krisis ekonomi sedang berlaku. Pada ketika itu, walaupun kadar simpanan rendah, beberapa petunjuk ekonomi lain menunjukkan prestasi yang luar biasa, dengan kadar pengangguran turun ke paras terendah dalam beberapa generasi. Dalam hal ini, keadaan ekonomi Amerika Syarikat kelihatan baik, tetapi pada masa yang sama, jumlah hutang keluarga Amerika Syarikat mencapai rekod tertinggi. Ini bermakna kemakmuran ekonomi Amerika Syarikat tidak semestinya benar-benar sepadan dengan statistik, dan mungkin sedikit dipalsukan. Dengan situasi semakin teruk, gelembung ekonomi baru semakin membesar. Tidak lama kemudian, perang perdagangan China pecah, meskipun menyebabkan penurunan ekonomi global untuk sementara waktu, tetapi dapat disebut sebagai koreksi dari situasi pasar yang terlalu panas. Pada saat ini, tingkat tabungan masyarakat Amerika Serikat juga naik dari 7% menjadi sekitar 9%, setelah melalui puncak pengaruh perang perdagangan, pandemi virus corona, COVID-19, langsung mengejutkan ekonomi global. Pada saat ini, tingkat tabungan Amerika Serikat melonjak tajam, bahkan mencapai lebih dari 30%. Sementara itu, tingkat pertumbuhan konsumsi penduduk Amerika Serikat juga mengalami penurunan yang berlawanan arah dengan tingkat tabungan, bahkan mencapai angka negatif iaitu -16. Perlu diketahui, dalam logika pasar yang normal, tingkat pertumbuhan konsumsi penduduk biasanya akan bernilai positif. Namun, dalam sejarah, ketika nilai ini negatif, biasanya menunjukkan kondisi ekonomi yang buruk. Terakhir kali tingkat pertumbuhan konsumsi pribadi Amerika Serikat negatif adalah pada guncangan kewangan tahun 2008. Namun, dengan perkembangan pandemi, hal-hal menarik juga terjadi. Setelah memasuki era pandemi pada tahun 2021, tingkat konsumsi dan pengeluaran perorangan di Amerika Syarikat meningkat dengan cepat. Kekuatan pemulihan yang luar biasa ini selain dipengaruhi oleh kesan lesu semasa wabak yang melanda, juga secara tidak langsung mencerminkan fakta bahawa rakyat Amerika Syarikat tidak tahan dengan suasana lesu semasa penguncian, dan mulai mengambil tindakan balas dendam dengan penggunaan. Pemulihan balas dendam yang singkat pada zaman pasca pandemik bukanlah masalah,
tetapi masalahnya adalah kadar simpanan rakyat Amerika Syarikat yang mencapai paras terendah dalam hampir 10 tahun pada tahun 2022. Pada masa yang sama, perbelanjaan penggunaan oleh penduduk negara itu masih tinggi, jauh lebih tinggi daripada purata 10 tahun. Secara sederhana, rakyat Amerika Syarikat telah menjadi ketagihan untuk membelanjakan wang mereka tanpa memikirkan akibatnya. Walaupun banyak faktor termasuk konflik Rusia-Ukraine yang tercetus pada 2022 menjadi sebab utama penurunan pasaran, keinginan rakyat Amerika untuk membelanjakan wang masih teguh. Tidak semua orang berasa pesimis tentang keadaan semasa rakyat Amerika. Pengerusi Federal Reserve, Powell, percaya bahawa walaupun kadar inflasi di Amerika Syarikat hampir mencapai paras tertinggi dalam 40 tahun, peluang pekerjaan di pasaran buruh masih berkembang pesat, sementara wang tunai rakyat sangat mencukupi. Pengguna juga boleh terus membelanjakan wang untuk mengekalkan cara hidup sedia ada. Keadaan ekonomi seperti ini tidak perlu terlalu risau, tetapi masih ada ramai pakar yang bimbang bahawa daya tahan belanja rakyat Amerika yang kuat pada masa kini mungkin hanya suatu ilusi sahaja. Di sini kami ingin mengutip kenyataan daripada individu terkenal untuk memberikan pandangan berlawanan kepada rakan-rakan. The Big Short adalah filem yang mengisahkan mengenai ribut kewangan Amerika 2008 akibat krisis kredit subprimer dan watak utama merupakan prototipe Michael Burry yang meramalkan krisis kredit Amerika. Michael Burry merupakan salah satu yang pertama mendapati krisis kredit dan membuat spekulasi jual kosong terhadap pasaran hartanah pada ketika itu. Dia mempercayai pengiraan sendiri apabila tiada sesiapa yang memandang rendah ekonomi dan pasaran hartanah Amerika dan bertahan terhadap semua sindiran dan tekanan, akhirnya krisis kredit subprimer meletup dan melanda seluruh dunia. Michael Burry dan pelabur lain yang mempunyai intuisi terbaik menjadi pemenang terbesar. Dalam menghadapi keadaan ekonomi semasa, Michael Burry juga mengemukakan ramalannya yang baru. Dia memberi amaran bahawa ekonomi Amerika tidak akan jatuh dalam jangka pendek kerana orang terus membelanjakan wang, tetapi krisis yang tersembunyi di sebaliknya semakin mendekati. Apabila simpanan orang Amerika habis, pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporat akan terjejas secara besar-besaran. Michael Burry menyatakan bahawa segala-galanya di Amerika sedang naik. Keadaan penggunaan pasaran kini dapat digambarkan dengan bentuk bangunan tinggi dan pengguna lebih bergantung pada kad kredit untuk meminjam dan membeli. Menurut laporan suku tahunan bagi hutang isi rumah dan kredit bank keluarga di Bank Pusat New York, yuran kad kredit Amerika pada suku kedua 2022 meningkat sebanyak $46 bilion, iaitu pertumbuhan tahunan sebanyak 13%, pertumbuhan terbesar dalam 20 tahun yang lalu. Sebahagian daripada alasan ini adalah peningkatan harga akibat inflasi, dan hutang keluarga Amerika pada suku kedua tahun ini mencapai rekod $160 bilion, iaitu peningkatan sebanyak kira-kira $20 bilion berbanding dengan tempoh yang sama sebelum wabak. Secara ringkasnya, inflasi yang semakin teruk sedang memakan upah pekerja Amerika. Mengambil contoh data terkini dari Jabatan Buruh Amerika Syarikat, purata gaji jam pekerja Amerika menurun 0.1% pada bulan April 2022 berbanding bulan sebelumnya, sementara inflasi menjejaskan pendapatan sebanyak 0.3%. Jika dihitung secara tahunan, pendapatan sebenar pada bulan April turun sebanyak 2.6%. Oleh itu, peningkatan belanja pengguna di atas kertas sebenarnya hanya mencerminkan nilai wang yang semakin berkurangan. Lebih teruk lagi, rakyat Amerika semakin bergantung pada kad kredit untuk menunda pembayaran. Hutang kad kredit yang melambung di seluruh Amerika sedang meningkat dengan kadar yang mencatatkan rekor. Realitinya, penurunan kadar simpanan kebangsaan baru-baru ini menunjukkan bahawa ekonomi Amerika dijangka mengalami kemerosotan dan lebih banyak masalah pendapatan dalam masa depan. Krisis ini hanya tertutup oleh jumlah yang disulap belaka pada masa ini.
Dalam keadaan pesimis, jika krisis ini terus memburuk dan akhirnya meletus, ia akan menyebabkan krisis kewangan yang tidak kalah hebatnya dengan krisis kredit sekunder 2008. Setelah melihat masalah di Amerika, mari kita kembali ke Asia. Mungkin disebabkan oleh pengaruh tradisi dan etnis yang berbeza, orang-orang di lingkungan berbahasa Cina yang lebih besar cenderung lebih konservatif dalam pengeluaran konsumen mereka. Sebagai contoh, menurut data yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa Taiwan dari 2016 hingga 2021, walaupun terdapat faktor ekonomi besar seperti perang perdagangan, wabak dan peperangan, kadar simpanan pribadi Taiwan hanya berubah antara 35% hingga 41%. Jika dihitung berdasarkan kadar simpanan keluarga, kadar simpanan keluarga Taiwan pada tahun 2021 mencapai 25.23%, mencatatkan rekod baru selama 21 tahun, menunjukkan trend yang sangat berbeza dengan Amerika pada masa yang sama yang mencatatkan kadar simpanan yang rendah. Semua orang tahu bahawa terlalu banyak atau terlalu sedikit simpanan bukanlah baik. Data menunjukkan bahawa simpanan berlebihan Taiwan meningkat dari 2.54 trilion pada tahun 2016 hingga mencapai rekod tertinggi 3.74 trilion. Semakin tinggi angka ini, semakin banyak dana yang tidak digunakan dengan sewajarnya, dan mungkin secara tidak langsung melambatkan pembangunan ekonomi. Pada separuh kedua tahun 2022, negara-negara di seluruh dunia sedang menghadapi inflasi tinggi dan perlambatan pembangunan ekonomi. Dari sudut pandang tertentu, adakah menggalakkan sifat hemat berlebihan pada masa ini akan menyebabkan kekayaan pribadi berkurangan dan menghalang perkembangan ekonomi? Ekonomi pasaran sentiasa menjadi persoalan manusia dan matematik yang kompleks tetapi mudah. Daripada situasi di Amerika Syarikat, kita dapat melihat bahawa kadar simpanan yang terlalu rendah juga boleh menjadi ancaman dan menimbulkan risiko dalam pasaran yang panas. Namun, jika penggunaan dana terlalu konservatif, ia akan menghalang perkembangan pasaran. Oleh itu, bagaimana mempertahankan kestabilan pembangunan ekonomi dengan pendekatan sederhana adalah suatu jalan yang bijak. Selepas membincangkan banyak trend makro, hakikatnya bagi individu dan keluarga kita, idea-idea ini masih terlalu besar dan kurang relevan. Kita berada dalam aliran zaman di mana terdapat perbezaan yang ketara antara satu sama lain. Bagaimana kita boleh berjimat cermat tanpa berlebihan? Bagaimana kita boleh menggunakan dana kita secara bijak dan efektif, mengambil kira pendapatan pribadi, kehendak materialistik dan rancangan hidup kita? Kondisi ekonomi keluarga dan perancangan hidup kita memberi impak besar kepada cara kita mempertimbangkan perkara ini. Tanpa formula tetap, mencari arah yang terbaik untuk kita mungkin lebih penting daripada perkara-perkara besar seperti ekonomi global. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.